الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, petang ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah harian kita, muka surat 71. Kita masih lagi dalam kisah Nabi Yunus bin Matta alaihi salam, yang mana Nabi Yunus ini juga dalam Al-Quran Allah gelar dia dengan gelaran Dhunnun. Dhu yang mempunyai, Nun ikan besar, ikan paus. Dhunnun yang mempunyai ikan besar, Zulhut. Dia dinamakan Dhunnun dengan makna Zulhut sebab dia bersahabat, berkawan dengan ikan besar. Allah Ta'ala panggil dia Dhunnun. Kan ada sekarang nama orang Dhunnun kan? Dhunnun tu yang mempunyai ikan besar, ikan paus. Itu gelaran kepada Nabi Yunus bin Matta. Dan Allah Ta'ala juga sebut dia sebagai sahibul hut, pemilik ikan, ataupun yang berkawan, yang bersahabat dengan ikan. Allah sebut dia sahibul hut. Boleh tengok surah Al-Qalam ayat 48. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Muhammad, suratul Qalam 48. Wala takun, jangan kau jadi wahai Muhammad, kasahibil hut, seperti seorang lelaki yang bersahabat dengan ikan paus, iaitu Nabi Yunus. Yunus kan dia kecewa dengan kaum dia, dia lari tinggal kaum dia. Allah kata kat Nabi Muhammad, wala takun, kau jangan jadi macam kasahibil hut, orang yang bersahabat dengan hut, ikan besar. Jadi nama dia Yunus, digelar Dhunnun, dan digelar juga sahibul hut, orang yang kawan, sahabat dengan ikan. Daripada sini kata ulama tafsir, di sudut alam, dulu nama ilmu alam dan manusia, waktu saya belajar J5 J6, ada ilmu alam dan manusia. Sekarang nama ilmu sains. Kita ni bersahabat dengan alam. Kita ni bersahabat dengan ikan, dengan tumbuh-tumbuhan. Maknanya kita kena jaga alam persekitaran, jaga sungai, jaga laut. Itu mesej yang Allah nak sampaikan di sebalik
kekuasaan Allah, manusia boleh hidup tak makan dalam perut ikan. Tak makan, tak minum, duduk dalam perut ikan boleh hidup. Begitu juga ikan tu pun boleh hidup. Dia pun tak makan juga. Dia duduk telan Nabi Yunus, dia tak makan. Posa ikan tu, dia pun boleh hidup, Nabi Yunus pun boleh hidup. Ikan tak makan, Nabi Yunus duduk dalam perut dia pun tak makan. Allah bagi boleh hidup. Duduk di dalam dasar laut yang dalam. Kalau sekarang ni tak ada line lah, tak boleh nak berkomunikasi. Allah mendengar tasbih Nabi Yunus walaupun berada di laut yang paling dalam. Kemudian oksigen tak ada, tapi Nabi Yunus masih boleh bernafas. Selain daripada Allah nak cerita kudrahnya, sifat berkuasa Allah, maha berkuasanya Allah, Allah juga nak habaq, Allah guna istilah sahibil hut, orang yang bersahabat dengan ikan. Maknanya ikan pernah membantu Nabi. Ikan tu menolong Nabi. Ikan tu, dia main tolong Nabi. Dia telan tu bukan pasal dia nak makan. Dia nak selamatkan Nabi Yunus supaya ikan-ikan lain tak main gigit Nabi Yunus. Jadi jasa ikan kepada manusia ni sangatlah besar. Maka Allah nak kita jaga alam persekitaran, jaga sungai. Jangan mencemarkan sungai. Jaga laut. Jaga laut. Sebab tu kalau orang-orang barat ni yang bukan Islam, mereka cukup ambil berat ni. Sayang penyu, sayang ikan, sayang laut. Sebenarnya itu ajaran Islam. Jaga alam sekitar. Baik, kita sambung cerita kita. Kita baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Nabi Yunus tinggal mereka, atas ijtihad dia lah, dia fikir kalau duduk pun nanti azab turun. Tak ada guna aku nak dakwah ni apa. Nanti takut aku pun kena azab Allah. Jadi dia keluar tanpa memohon izin daripada Allah. Dia tersilap dalam ijtihad. Kemudian mereka keluar beramai-ramai merayu kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Maka Allah menahan azab dari mereka. Manakala Nabi Yunus pula menantikan azab yang dijanjikan itu, tetapi tidak kelihatan sesuatu pun. Pada zaman itu, ini antara sebab Nabi Yunus melarikan diri. Pada zaman itu, sesiapa yang berbohong dan tidak dapat mengemukakan bukti akan dihukum bunuh. Hukum dia berat. Siapa cakap bohong kena bunuh. Macam tu. Jadi, Nabi Yunus dah kata azab akan turun, tiba-tiba azab tak turun. Takut orang kata dia berbohong dan dia dikenakan hukum bunuh, maka dia pun melarikan diri. Maka Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Marah ni marah kat siapa? Marah ni dia rasa bukan marah kat Allah. Dia marah kat kaum dia sebab kaum dia tak beriman. Kaum dia pun marah kat dia pasal duk nahi munkar, duk tegur, duk nasihat. Jadi saling marah memarahi. Dia marah kat kaum dia. Kaum dia marah dekat dia. Saling. Dia marah kat kaum dia marah kat dia. Tapi ada tafsiran yang sesat. Tafsiran yang sesat kata dia marah kat Allah, Allah marah kat dia. Bukan macam tu. Allah tak marah kat dia pasal dia bukan buat dosa pun. Dan dia takkanlah dia nak marah dekat Allah. Ada tafsiran yang sesat. Cerita marah ni dia marah kat kaum dia tak suka kat dia. Kaum dia pun benci dia. Tuan-tuan boleh tengok surah Al-Anbiya ayat 87. Saya nak berhenti tentang perkataan marah. Quran kata mughadiban. Mughadiban dipanggil fi'il rubai. Dia ada 4 huruf. Fi'il madhi 4 huruf. Ghin, alif, dad, ba. Ghadaba. Ghadaba yughadibu. Isim fa'il dia mughadib. Kalau 3 huruf, ghadaba marah. Ghadaba marah. Kalau 4 huruf, ghadaba saling marah memarahi. Dia ada 2 pihak. Aku marah kat hang, hang marah kat aku. Saling. Baina thnain, musyarakah baina thnain dalam istilah Arab. Dia membawa makna saling. Macam qatala, muqatala, saling perang memerangi. Ghadaba saling marah memarahi. Ada 2 pihak lah. Pihak musuh marah kita, kita marah. Jadi tengok ayat tu, terjemah bagi elok. Surah Al-Anbiya ayat 87.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannun, tadi saya hurailah, dhannun ni orang yang memiliki ikan besar, iaitu Nabi Yunus lah, atau disebut dhunnun. Wa dhannun diguna dha kerana ditakdirkan udhkur dhannun dalam tata bahasa Arab lah, jadi maf'ulun bih, dhannun. Sebutlah kisah dhannun. Takdir udhkur dhannun. Sebutlah dan ingatkanlah cerita Dhannun, Nabi Yunus. Idh dhahaba mughadiban, ketika dia keluar daripada Nainawa, kampung dia, mughadiban, dalam keadaan dia marah. Dan dia dimarahi, dia memarah dan dia dimarahi. Dia marah kat siapa? Dia marah kat kaum dia marah kat dia. Tapi ada terjemahan, dia marah kat Allah. Allah kata nak turun azab, awak tak nampak tanda-tanda nak turun azab. Dia marah Allah, Allah marah kat dia. Allah marah sebab dia keluar tanpa izin, dia marah Allah sebab tak turun. Tak turun bah? Tak turun azab. Tak betul tu macam tu. Mana boleh hamba marah Tuhan? Apatah lagi dia seorang nabi, seorang rasul, tak munasabah dia memarahi Rabb, Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam ini. Jadi, wa dhannun, ingatlah kisah Nabi Yunus. Idh dhahaba, ketika dia keluar dari kampungnya, mughadiban, dalam keadaan dia marah kaum dia marah dia. Itu tafsiran yang betul. Fadhanna, saya merujuk ayat Quran, lagi saya sambung baca kitab. Fadhanna, dhann makna sangka. Fadhanna, maka Nabi Yunus menyangka, dhann kan sangka. Allan naqdiru alaih, bahawa kami tidak akan, lan naqdira, kami tidak akan menyempitkan. Naqdira situ maknanya menyempitkan atasnya. Pasal apa dia keluar daripada kampung tu? Kerana dia menyangka, ijtihad dia, zon dia. Dia sangka Allah tak akan sempitkan dia. Allah tak akan marah dia, Allah tak akan menyalahkan dia. Allah tak akan menyempitkan dia. Mana Allah tak sempit, Allah bagi keluasan untuk dia berijtihad. Sebab itulah dia keluar, kerana sangkaan dia Allah tak, bukan Allah tak berkuasa lah. Sebab dalam bahasa Arab, naqdira ni boleh makna Allah tak mampu. Kalau Allah tak mampu, Allah lemah. Allah tak kudrah. Jadi naqdira sini bukan makna Allah tak mampu menghukum Nabi Yunus. Bukan itu maksudnya. Fadhanna allan naqdiru alaih, dia menyangka Tuhan tak mampu hukum dia. Takkanlah dia tak ada akidah. Kita pun percaya kudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi terjemahan ayat ini, fadhanna, maka Nabi Yunus menyangka, allan naqdiru alaih, allan nudayyiqa alaih, kami tak menyempitkan dia, dia boleh ijtihad, ada keluasan di situ. Saya baca ayat ni kerana setengah terjemahan meletak makna yang salah. Dalam bahasa Arab, qadara yaqdiru boleh membawa makna kuasa. Dan dalam masa yang sama, qadara yaqdiru boleh membawa makna dayyaqa yudayyiqu, menyempitkan. Jadi makna yang sesuai ialah Nabi Yunus menyangka kami tak sempitkan atasnya, bukan kami tak berkuasa untuk menghukumnya. Begitu. Buktinya, dalam soal rezeki, ada orang Allah bagi rezeki luas, ada orang Allah bagi rezeki sempit. Tuan-tuan pernah dengar surah Al-Fajr, juzuk amma, surah Fajar ni juzuk amma, wal fajr. Di situ ada ayat, wa amma idza mabtalahu, dan adapun manusia apabila mendapat ujian Tuhan, faqadara alaihi rizquh, Allah menyempit, faqadara, maka Allah faqadara alaihi rizquhu, fadayyaqallah alaihi rizquhu. Allah faqadara tu makna sempit.
Ada orang yang diuji Allah, faqadara alaihi rizquh, Allah sempitkan rezekinya. Di situ bukti kata qadara boleh diterjemah kuasa, boleh diterjemah sempit. Jadi Nabi Yunus keluar, dia menyangka Allah tidak menyempitkan dia. Allah bagi keluar, boleh keluar, ijtihad dia keluar. Bukan mana Allah tak mampu. Dia sangka Allah tak boleh nak hukum aku keluar tak apa. Allah bukan nak boleh hukum, Allah tak mampu, Allah lemah. Kalau kata Allah lemah tu teruk lah. Sebab ada tafsiran yang menterjemah Nabi Yunus duk ingat kata Allah tak berkuasa menghukum. Oh, tak boleh tu. Qadara tu ada terjemah kuasa, ada qadara terjemahan dia dayyaqa, sempit. Jadi Nabi Yunus menyangka Allah tak akan sempitkan hidup dia. Faham noh? Cuba tuan-tuan buka surah ni, tuan-tuan tengok terjemahan mushaf masing-masing, dia terjemah macam mana? Al-Anbiya 87. Kalau dia terjemah Nabi Yunus menyangka Allah tidak menyempitkan dia, tak apa. Mana Allah memberi peluang untuk dia ijtihad. Tak ada kesempitan. Tapi kalau diterjemah Nabi Yunus menyangka Allah tak mampu nak hukum dia, yang tu salah tu, bercanggah dengan akidah. Begitu juga perkataan mughadiban, Nabi Yunus keluar dalam keadaan marah. Kalau kata dia marah Tuhan, salah. Dia marah kaum dia, baru betul kaum dia marah dia. Dia tak marah Allah, Allah pun tak marah dia. Gitu. Jadi kita tengoklah Quran terjemahan kita tu macam mana terjemahan dia. Terjemahan kalau bercanggah dengan akidah, kita kena tengok tafsir terjemahan yang tepat. Terjemahan yang tepat. Baik. Kita sambung balik baca tadi. Maka Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Marah kat siapa? Marah kat kaum dia marah. Saling marah memarahi, mughadiban, daripada kata dasar ghadaba yughadibu. Macam tu. Ke sebuah kapal satu kaum. Mereka mengenalinya dan menumpangkannya ke dalam kapal mereka. Mungkin kapal orang beriman jugalah. Sebab dia berkenal dia bagi dia naik. Kalau penduduk kampung tentu mereka sekat dia, tak bagi dia keluar. Di tengah kapal, di tengah laut, kapal itu terhenti. Kapal zaman dulu pakai layak lah kan. Tak ada enjin. Kapal layak, orang panggil kapal layak guna tu, kain tu. Sampai tengah laut, kapal itu terhenti, tidak mau bergerak. Pula dah angin kuat, tapi kapal tak bergerak. Sedangkan kapal-kapal lain bergerak di kiri dan kanan mereka. Okey, kapal ni okey je. Kapal ni pasal tak gerak. Stop tengah laut. Nabi Yunus berkata, apa kena dengan kapal kamu ini? Mereka berkata, kami tidak tahu. Nabi Yunus berkata, tetapi aku tahu kenapa ia berhenti. Di dalam kapal ini ada seorang hamba yang lari dari tuannya. Dia lari. Abaqa. Selalu diguna abaqa ni untuk hamba yang lari lah. Jadi barulah Nabi Yunus pun rasa ini teguran Allah. Aku lari meninggalkan kaum. Allah bagi kapal tak bergerak. Kapal ni dalam ayat yang lain disebut kapal ni penuh dengan orang. Tuan-tuan boleh tengok surah Safat. Surah As-Saffat ayat 140. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah kisah ketika Nabi Yunus Dhunnun, dia melarikan diri ke fulkil mashhun, kapal yang penuh sesak. Kapal yang penuh dengan barang kargo lah. Syahan tu selalunya kargo. Sekarang kalau kita nak post, kita beli postage sampul tu, itu je dipanggil syahan. Syahan. Kita beli hak sekilo ke hak setengah kilo tu panggil syahan. Mashhun. Dia lari ke kapal yang sesak. Kapal tu berhenti tengah laut, tak mau berjalan. Maka Nabi Yunus kata, aku tahu kenapa ia berhenti. Di dalam kapal ini ada seorang hamba yang lari dari tuan, lari daripada tugas. Tugasnya berdakwah, dia tinggal kaum dia. Abaqa, abiq, isim fa'il abiq, orang yang lari.
Demi Allah, kapal ini tidak akan bergerak. Ini dia dapat wahyu lah. Malaikat mewahyukan dia, kapal ini tak akan bergerak selagi kamu tidak mencampak orang itu ke dalam laut. Ini bukan fahaman khurafat yang kata kena korban, laut ni lapak nak makan. Tak. Bukan yang tu. Dia dapat wahyu. Kan ada setengah ajaran sesat, laut ni memerlukan korban. Seperti mana yang dikatakan dulu penduduk Mesir berfahaman khurafat. Setiap tahun air sungai Nil kering. Zaman Sayyidina Umar, air sungai Nil selalu kering. Setahun sekali. Dia buat pasal. Hujan turun tapi air kering. Kena korbankan seorang perempuan cantik. Masuk dalam tu berendam apa semua. Esok air naik balik. Dapat tahu kat Sayyidina Umar, dia sebagai khalifah, dia melarang perbuatan syirik khurafat tu. Dia tulis surat. Zaman Sayyidina Umar tulis satu surat. Pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayki min Umar ila Nil Mesir. Daripada Umar, surat ni kutujukan kepada sungai Nil. Surat tu Sayyidina Umar buah alamat kepada sungai Nil. Daripada Umar kepada sungai Nil. Wahai Nil, kalau kamu surut air, jaga aku akan mai serang kamu. Lebih kurang macam tu lah. Kamu hamba Allah. Jangan duk buat benda khurafat. Hantar surat tu. Tak payah perempuan-perempuan cantik berendam dah. Rendam surat Sayyidina Umar je. Sampai sekarang sungai Nil tak pernah kering. Dia pun takut kat Sayyidina Umar tu. Hantar surat, rendam. Wahai Nil, kalau kamu sesuka hati kamu, pasang surut kamu sesuka hati kamu, kamu jaga, Umar akan datang hukum kamu. Takut sungai ni. Jadi ada juga ajaran sesat yang kata kena korbankan perempuan lah, apalah, korban laut lapak manusia. Itu tak betul. Sebenarnya dia dapat wahyu daripada Allah, kapal tak akan bergerak. Mungkin malaikat Jibril membagi tahu dia, kena terjun seorang, kena buang seorang. Kapal itu dah sesak dah, penuh dengan barang, penuh dengan orang, berat. Tambah dia lagi, tambah berat. Jadi kena kurangkan seorang. Ini wahyu. Ini bukan ajaran sesat, ini wahyu. Ajaran sesat pun ada juga. Fahaman-fahaman sesat ni kata laut nak makan orang, korban lah. Orang itu tak betul itu. Demi Allah, kapal ini tidak akan bergerak selagi kamu tidak mencampak orang itu ke dalam laut. Mereka berkata, jika kamulah orangnya, demi Allah, kami sekali-kali tidak akan mencampakkan kamu, wahai Nabi Allah. Mana ni orang beriman ni atas kapal ni? Lalu Nabi Yunus mengajak mereka mengundi. Dia kata, tak apa, kita mengundi, tulis nama. Tulis nama, cabut. Ini bukan cabutan betua. Ini cabutan naya ni. Bukan cabutan betua, cabutan naya. Sungai Nil pun takut. Betul, Sungai Nil takut kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar hantar surat. Dulu mungkin ada syaitan ke apa. Dan kepercayaan mereka. Mereka percaya kata kalau tak hantar perempuan, air kering. Kadang pasal sangka macam tu, dia jadi macam tu. Kan Allah Ta'ala dalam hadis kursi kata, aku mengikut sangkaan hamba aku. Ni pun duk fikir negatif, jadi negatif lah. Sayyidina Umar ajak sikit Sungai Nil, hantar surat. Tak orang bawa surat, buh surat layak tu. Ayam ketak juga tu dengan izin Allah lah. Ayam pun takut. Lagi Sayyidina Umar mai penam, tapi tampak ayak, tampak sungai. Nak boleh buat apa kat sungai kan? Tu dia gertak, dia ancam sungai. Baik. Dia minta buat undi. Buat undi. Ayat cerita mengundi ni, surah As-Saffat tadi, ayat 141 dalam Quran. Surah As-Saffat, ayat 141. Sambungan ayat tadi lah. Fasahama. Dia saham, makna dia turut serta mengundi. Fakana minal mudhadin. Maka adalah Nabi Yunus minal mudhadin, daripada orang yang dilempak ke dalam laut lah. Mudhadin tu orang yang kena terjun dalam laut. Setelah undi, ternyata nama dia je keluar, dia kena terjun lah dalam laut. Baik, kita baca lagi. Lalu Nabi Yunus mengajak mereka mengundi. Itu yang fasahama fakana minal mudhadin.
Undi-undi dia kena terjun lah. Mereka tak mau lempak dia. Dia sendiri yang terjun. Tadi masyhun makna kapal itu penuh. Mamlu'ah bil a'rab war rukab. Penuh dengan barang-barang dan dengan anak-anak kapal. Sesak lah masyhun. Okey, cabut undi dia kena terjun. Lalu Nabi Yunus mengajak mereka mengundi. Sesiapa yang dicabut undinya, maka orang itu akan dicampak ke dalam laut. Maka mereka pun mencabut undi sebanyak 3 kali. Setiap kali dia cabut undi, nama Nabi Yunus je yang keluar. Cabut undi kali pertama dia, cabut undi kali kedua dia, cabut undi kali ketiga. Asyik nama dia je, Yunus bin Matta, Yunus bin Matta, Yunus bin Matta. Dia pun tak gamak lah. Tak sampai hati nak lempak dia. Dia yang cadang. Kita cabut undi, siapa keluar nama, dia tu kena dilempar dalam laut. Orang lain macam tak setuju dengan cadangan dia, tapi dia yang cadang. Dia nak sangat. Cabut kali pertama nama dia, tak balik kertas tu. Cabut lagi. Bukan cabutan betul ni. Siapa kena nasib malang. 3 kali cabut. Asyik nama dia ya. Maka Nabi Yunus pun terjun ke dalam laut. Dia sendiri yang terjun. Kalau asal makna mudhadin, dilemparkan ke dalam laut. Tapi tak ada siapa lempak. Dia berdiri di tepi kapal tu. Bismillah, Allahu Akbar. Mengucap siap-siap terjun dalam laut. Lepas terjun dalam laut, jadi ke mana? Kita baca surah Safat ayat sambungan 142. Faltaqamahul hut. Maka menelannya oleh ikan. Fa. Bukan thumma. Thumma kemudian. Lalu. Fa tu lalu. Elok dia terjun lah. Fa. Lalu. Faltaqamahul hut. Lalu dia ditelan oleh ikan besar. Ikan paus. Nganga tu telan. Pup. Masuk dalam mulut ikan paus. Tak kena ayak. Tak kena ayak. Masuk dalam mulut betul-betul. Dia terjun je. Tak sampai laut lagi. Ikan ni nganga. Faltaqamahu. Iltaqama makna ibtala'a. Telan. Nganga telan. Bukan gigit. Nganga. Masuk dalam mulut telan. Wahuwa mulim. Dan dia dalam keadaan tercelah. Tercelah. Rasa sedih. Rasa keseorangan. Rasa sunyi. Dan orang atas tu pun kata. Itulah duk cadang sangat. Semua orang nampak ikan nganga. Dia terjun tu memang masuk dalam mulut ikan. Pup. Tak masuk dalam laut. Masuk dalam mulut ikan tu terus. Bukan jatuh dalam laut. Dia duk berenang. Ikan main tokok. Main telan. Tak. Ikan. Dia terjun. Ikan pun tiba-tiba nganga. Ikan ni nampak macam memakan dia. Tapi ikan ni menyelamatkan dia. Arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau bagi kat ikan lain makan. Tapi ikan ni dia datang menyelamat. Tu kita zahir nampak macam ikan ni jahat telan Nabi Yunus. Rupanya dia penyelamat, musa'id, penolong. Mai berkawan dengan Nabi Yunus. Berkawan. Telan. Baik, kita sambung baca kitab lagi. Maka Nabi Yunus pun terjun. Dia terjun sendiri ke dalam laut. Pada masa yang sama, seekor ikan paus dihantar. Siapa hantar dia? Allah. Untuk menelannya. Ikan itu membawanya ke dasar bumi. Laut yang paling dalam. Dan beliau mendengar batu-batu ni, maksudnya rumpai laut lah. Dia dengar rumpai laut, batu-batu hak dalam tu. Cengkerang semua. Dia dengar mereka ni semua bertasbih. Sunyi je. Dan beliau mendengar batu-batu bertasbih. Nabi Yunus berdoa. Nabi Yunus pun memang dia rajin bertasbih. Kalau kita baca surah Safat tadi sambungannya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Musabbihin ni orang yang rajin bertasbih. Kalau bukan Yunus itu seorang insan yang rajin bertasbih. Dia waktu dia bersama kaum dia bertasbih. Sambil buat kerja, dia bertasbih. Masuk dalam perut ikan pun dia bertasbih. Bukan dia duduk dalam perut tu baru bertasbih tak. Dia memang suka subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang yang rajin bertasbih dipanggil musabbih. Musabbihin, dia termasuk di kalangan orang yang kuat bertasbih. Banyak bertasbih.
Kalau dia tak rajin tasbih, kata Allah, la labitha fi batnihi, sudah tentu dia akan menetap dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, sehingga hari kiamat. Kalau dia tak rajin tasbih, Allah akan biarkan dia terus duduk dalam perut ikan ila yaumi yub'atsun, makna ila qubail sa'ah, dekat-dekat nak kiamat baru dikeluarkan dia daripada perut ikan. Di sini juga ulama tafsir kata ikan yang telan Nabi Yunus tu, Allah mengisyaratkan ikan ni umur panjang. Dia boleh telan Nabi Yunus, dia boleh biar Nabi Yunus duduk dalam perut dia, dia tak makan apa, Nabi Yunus tak makan apa, sampai dekat-dekat kiamat pun boleh. Kalau Allah tak mau buat keluar, dia akan telan terus. Nabi Yunus hidup dalam perut ikan. Tak makan, tak minum. Ikan pun tak makan jugalah, duduk mengandung Nabi Yunus. Kalau dia makan, dia kena proses, kena hadam, kena kisah Nabi Yunus sekali. Dia sanggup tak makan. Ini menunjukkan kata ikan tersebut umur panjang. Kata ulama tafsir, sebahagian ulama tafsir mengatakan ikan ni mazalah hayyan, masih hidup hatal an, sehingga sekarang. Dia berumur panjang. Ada lagi sampai lah ni. Mungkin hak duk ada lah ni cucu cicit dia lah, dia tu nenek dah, tua dah. Pasal kalau Allah tak suruh dia muntahkan Nabi Yunus akan terus duduk dalam perut ikan sampai dekat-dekat kiamat. Ila yaumi yub'atsun. Maknanya apa? Maknanya Allah nak bagi tahu ikan ni umur dia panjang. Kalau aku nak bagi Nabi Yunus duduk dalam tu terus pun duduklah. Dekat-dekat kiamat nanti baru keluar. Tapi Allah nak keluarkan Nabi Yunus, nak suruh dia pulang semula tengok kaum dia yang telah pun bertaubat, yang telah pun beriman. Jadi sebahagian ulama tafsir kata itu bukti ikan tu masih wujud, masih hidup sampai sekarang. Dia termasuk makhluk Allah minal munzarin, yang ditangguhkan kematian. Jenis mati lambat. Mati lambat ni macam iblis, tak mati iblis. Nabi Isa tu hidup lagi. Jadi nanti hujung-hujung nanti baru mati kan. Lepas bunuh Dajjal apa semua baru Nabi Isa meninggal. Begitu. Baik. Dia rajin bertasbih. Kita tengok apa tasbih Nabi Yunus. Ini tasbih dia ada di sini. Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Doa Nabi-Nabi ni mereka berbentuk memuji Allah. Mereka bukan doa, ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan. Dia tak bukan macam tu. Dia puji Allah. Allah tahulah macam mana nak buat. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta. Itu tahlil. Subhanaka, tasbih. Inni kuntu minal zalimin. Itu i'tiraf, mengaku saya di kalangan orang yang buat zalim, ada buat salah dengan Allah. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku mengaku aku daripada orang yang zalim. Itu aja. Dia tak doa, ya Allah gelap ni, ya Allah nak menapis pun susah, nak makan apa pun tak ada, ya Allah bagi aku keluar, bagi aku keluar. Tak. Seninya doa Nabi-Nabi. Nabi Ibrahim bila dilempak dalam api, dia kata hasbi Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, dia sebaik-baik penolong. Nabi Ayub bila diuji dengan sakit, dia kata anni massaniyaddur, saya menderita sakit, wa anta arhamur rahimin, engkau Tuhan yang Maha Penyayang. Wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah sentiasa melihat hamba-hambanya. Macam tu je doa ni Pak. Doa dalam bentuk memuji, memuja Allah. Kan kita dah baca hadis, siapa yang sibuk membaca Quran dan banyak berselawat, berzikir, selawat, puji Nabi, doa rahmat, selawat salam kepada Nabi, puji Nabi, puji Allah banyak-banyak, Allah akan beri kepadanya tanpa dia meminta. Dia tak minta pun, Allah bagi. A'taituhu, aku bagi kepadanya afdala ma a'taitus sa'ilin, lebih baik daripada orang yang duk minta, ya Allah sembuhkan penyakitku, tak sembuh-sembuh pun. Ya Allah sembuhkan penyakitku, sembuhkan penyakitku. Dia ni tak minta doa macam tu. Dia memuji Allah. Alhamdulillah, selawat kat Nabi banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Allah tahulah apa hajat kita.
tanpa kita minta Allah bagi. Tanpa kita minta Allah bagi. Jadi perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan memuji Allah, perbanyakkan selawat dan salam. Allah tahu apa masalah kita, sakit. Allah boleh bagi sembuh penyakit kita tanpa perlu kita buka mulut minta, ya Allah kesembuhkan aku, sembuhkan aku. Boleh doa macam tu pun boleh, bukan tak boleh. Kita meniru doa Nabi-Nabi, doa dalam bentuk puja-puji. Kita serah dekat Allah, hajat kita Allah akan tunaikan. Baik. Ini antara doa yang terbaik ni. Ini doa walaupun dia berbentuk puji, tapi hakikatnya dia doa yang terbaik. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga Imam Nasa'i dan Imam Ahmad daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Perawinya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni terkenal dengan mustajab doa. Orang yang makbul doa. Pasal dia pun banyak zikir, puji Allah, zikir, puji Allah. Ada sahabat Nabi, dia kalau tadah tangan, dia akan selawat kat Nabi. Selawat, puji Nabi, puji Nabi, puji Nabi. Habis, tak ada minta satu benda pun dekat diri sendiri. Allah tahu apa keperluan kita, Allah bagi tanpa perlu minta. Itu yang paling baik sekali. Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dia ada susun 25 selawat. Kalau kita baca lancak 10 minit. Dalam selawat tu, kita puji Nabi, apa semua. Allah tahulah nak bagi kita murah rezeki, nak bagi kita sihat, nak bagi hidup kita berkat. Allah bagi, tak payah minta. Kita selawatkan Nabi je. Jadi doa yang terbaik ialah memuji Allah, berselawatkan Nabi. Tapi tak salah lah kita nak kata, ya Allah, murahkan rezekiku, ya Allah, sihatkan tubuh badanku pun boleh. Baik. Tasbih Nabi Yunus ini, dalam Sunan At-Tirmizi, An-Nasa'i dan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, qala, kata Nabi, ala ukhbirukum bisyai, mahukah aku nak habaq ke hangpa satu amalan, satu zikir, satu doa. Idza nazala bi rajulin minkum karbun, apabila seseorang kamu ditimpa kerungsingan, au balaun, ataupun dia diuji dengan apa-apa ujian Allah, min amri dunia, daripada urusan dunia. Maukah ada satu tip, satu amalan, kata Nabi, satu zikir dan satu doa, apabila idza nazala bi rajulin minkum karbun, apabila seseorang kamu dalam kerungsingan, kesempitan hidup, au balaun, atau mendapat ujian, min amri dunia, daripada urusan dunia, dia runsin, dia serabut, dia stres. Ada satu cara Nabi kata, da'a bih, doa ni, doa dengan aku nak habaq ni. Fafurrija anhu, maka Allah akan lapangkan hidupnya. Kalau sakit, Allah bagi sembuh. Kalau miskin, Allah bagi kekayaan. Kalau susah hati, Allah lapangkan. Jadi ada satu amalan. Apa amalannya? Nabi kata, mau dah. Ala ukhbirukum. Sahabat kata, maulah. Maka Nabi pun kata, du'a'u dhinnun. Doa dhunnun. Du'a'u dhinnun. Doa dhunnun, yakni doa Nabi Yunus. Apa doa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada orang yang buat swab test, didapati negatif. Dia pun sedih, susah hati. Tak apa, banyak kan ni. La ilaha illa anta subhanaka inni. Positif. Positif, negatif. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada orang yang kesempitan hidup. Banyak kan? Sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebanyak-banyaknya. Lagi banyak, lagi bagus. Allah akan lapangkan hidup. Ini janji Nabi nah. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus duk baca tu lah. Orang nak beranak baca. Jadi mudah keluar, jadi doa selusuh, mudah bayi keluar. Seperti Nabi Yunus mudah keluar daripada perut ikan. Allah berfirman, Ibnu Mas'ud berkata, iaitu kegelapan perut ikan, 1, kegelapan laut, 2, kegelapan malam, 3 lapis gelap.
dalam malam, duduk dalam laut pula, duduk dalam perut ikan lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil 'ara wa huwa madhmum. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat daripada Tuhannya, pasti dia akan dicampak di tanah tandus dalam keadaan tercela. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Yunus keluar dari perut ikan seperti keadaan seekor anak burung yang tidak berbulu. Bisa tengok kan anak burung? Kesejukan. Kulitnya kecut kerana kesejukan. Lalu Allah tumbuhkan pokok labu. Yaqtin, dalam Quran sebut yaqtin, pokok labu. Tak tahulah pokok labu macam kita duk tanam ni ke, pokok labu lain, wallahu a'lam. Yang penting dia dimuntahkan oleh ikan di tepi satu pantai dan dia pun merangkak-rangkak, dia pun tak larat dah, sejuk. Kecil macam anak burung dia badan dia. Lepas tu Allah Ta'ala bagi besar balik. Dia berteduh di bawah daun pokok labu. Disebut pokok labu, kita pun tak tahu, mungkin pokok labu lain ke, pokok labu yang kita duk makan tu, labu kundok ke, labu apa, tak tahulah. Beliau berteduh di bawahnya atau memakannya. Ni perawi ragu-ragu. Dia berteduh saja kan, dia duk makan buah labu. Selepas itu pokok itu pun kering mati. Dia berkawan dengan pokok tu lah, lama juga dia duduk dengan buah pokok tu. Pokok pun mati dan Nabi Yunus menangis. Dia sedih lah. Sebab dia tak ada kawan lain. Dia berkawan dengan pokok. Tengok inilah kata alam dan manusia tu. Dulu tahun 90-an, darjah 5, darjah 6 mengaji tu subjek alam dan manusia. Lah nama sains kan. Kita hubungan kita dengan pokok, hubungan dengan binatang, dengan alam. Dia berkawan dengan pokok. Pokok mati, dia pun menangis. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, kamu menangisi sebatang pokok yang kering. Tetapi kamu tidak menangis ke atas umatmu 100,000 orang atau lebih. Kamu mahu ditimpakan kebinasaan ke atas mereka. Allah tegur dia lah, bersedih pokok mati tu. Kaum hang tu hang tak mau balik tengok kah? Dah kah binasa kah macam mana? Dah kena azab kah macam mana? Pergi balik tengok. Selepas itu Nabi Yunus pun keluar dari tempat itu, daripada kawasan pokok labu tu. Dalam perjalanan itu, beliau bertemu seorang hamba abdi lelaki yang sedang mengembala kambing. Beliau bertanya, kamu dari kaum mana? Lelaki itu berkata, saya dari kaum Nabi Yunus. Dia pun tak kenal Nabi Yunus dah. Nabi Yunus berpesan kepadanya, apabila kamu pulang ke kaummu, tolong sampaikan salamku kepada mereka dan beritahu mereka bahawa sesungguhnya engkau telah bertemu Yunus. Habaq kan apa? Nabi Yunus masih hidup. Lelaki itu berkata, jika engkau benar-benar Yunus, engkau tentu mengetahui hukuman mati akan dikenakan kepada sesiapa yang berbohong dan tidak mengemukakan bukti. Oleh itu, siapa yang akan menjadi saksi atas dakwaan ini? Tanya lelaki itu. Nabi Yunus menjawab, pokok labu itulah. Pokok dan tanah ini akan bersaksi untukmu. Lelaki itu berkata lagi, suruhlah mereka berdua, pokok dengan kawasan tanah, bersaksi sekarang. Maka Nabi Yunus berkata kepada pokok labu yang dah kering dan tanah itu, nanti apabila lelaki ini datang, kamu berdua mestilah menjadi saksi kepadanya. Lalu pokok dan tanah menjawab, ya baiklah, pokok boleh cakap, tanah boleh bercakap. Lelaki itu pun pulang ke kaumnya. Dia mempunyai beberapa orang saudara lelaki yang berpengaruh. Kemudian dia pergi bertemu raja. Dia berkata kepada raja, tadi saya bertemu Nabi Yunus. Beliau mengirim salam kepada kamu semua. Raja terkejut sebab semua orang duk tahu Nabi Yunus ditelan ikan, dimakan, mati dalam perut ikan. Siapa nampak? Raja memerintahkan supaya lelaki ini dibunuh. Tak cakap bohong, kena bunuh. Itu hukuman zaman tu. Tetapi lelaki ini berhujah bahawa dia mempunyai bukti atas kata-katanya itu. Maka raja mengutus beberapa orang untuk melihat bahan bukti tersebut. Lelaki ini membawa mereka pergi ke pokok dan tanah itu. Kemudian lelaki ini berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, adakah Nabi Yunus meminta kamu berdua menjadi saksinya? Pokok dan tanah berkata, ya, betul. Pokok bercakap. Utusan-utusan raja amat terkejut dengan pengakuan pokok dan tanah itu. Mereka terus pulang dan dalam keadaan ketakutan.
Mereka berkata, dia bercakap dengan raja, pokok dan tanah menjadi saksimu. Kemudian mereka menceritakan peristiwa itu kepada raja. Maka raja terus memegang tangan lelaki tadi. Ni raja letak jawatan. Raja letak jawatan. Rasa termalu dekat lelaki tu. Pasal raja tuduh dia bohong nak bunuh dia. Rupa-rupanya dia tak bohong, dia cakap benar. Raja letak jawatan. Maka raja terus memegang tangan lelaki tadi, pengembala kambing, dan menjemputnya duduk di kursi raja. Dia pun heran, siapa duduk sini? Raja berkata, engkau lebih layak dari diriku untuk berada di tempat ini sebagai seorang raja. Lelaki itu dilantik sebagai raja dan memerintah selama 40 tahun. Daripada pengembala kambing, Allah tinggikan darjatnya jadi raja. Ni semua ni orang-orang Yahudi tahu ni cerita ni. Orang Kristian pun tahu cerita macam ni. Ini sebagai satu bukti bahawasanya Nabi Muhammad itu Rasul. Sebab Nabi Muhammad ni bukan pengkaji sejarah. Tak boleh baca. Tapi apa yang dia cerita sama dengan apa yang termuat dalam Injil dan Taurat. Dan Allah nak ajak bahawasanya orang Kristian kata Nabi Isa mati dibunuh. Tak mati. Nabi Isa masih hidup di atas langit. Allah boleh bagi kehidupan. Seperti mana Nabi Yunus boleh hidup dalam perut ikan sampai masa dia keluar. Begitulah Nabi Musa hidup di atas langit sampai masa dia turun. Orang Kristian tak boleh percaya macam tu. Orang Kristian kata, mana boleh orang duduk atas langit, tak makan, tak minum. Jadi kita bagi tahu mereka cerita ikan paus. Yang tu ni pun boleh terima. Nabi Yunus dalam perut ikan paus, tak makan, tak minum, tapi hidup. Allah itulah juga yang berkuasa. Nabi Isa atas langit, tak makan, tak minum, hidup sampai masa dia turun, seperti mana Nabi Yunus sampai masa dia balik semula ke kampung dia. Cerita ni semua ada dalam buku-buku Yahudi Kristian. Rasulullah cerita ni menyamai apa yang mereka tahu. Keterangan banyak pengajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Yunus ini. Antaranya Allah sentiasa memberi peluang kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Allah bagi masa 3 hari. Dan dia bertaubat, Allah tak turun azab. Nabi Yunus ditelan ikan kerana keluar dari kaum itu sebelum mendapat izin dari Allah Ta'ala. Semua makhluk bertasbih. Batu, burung, pokok, semua bertasbih. Semua makhluk bertasbih dan memuji Allah, dan Allah mendengar tasbih mereka walaupun jauh di dasar laut. Ikan paus walaupun sangat besar tubuhnya, tetapi ia sangat takut dan taat perintah Allah. Yang kelima, Allah mengangkat darjat hambanya yang beriman dan berilmu dengan beberapa darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang beriman dan berilmu. Jadi sampai takat tu dulu, panjang cerita Nabi Yunus ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Banyakkan bertasbih. Musabbihin, kalau kita orang yang rajin bertasbih, rajin puji Allah, dalam keadaan susah, Allah tolong kita. Ta'arraf ilallah firraha. Nabi pesan kepada sepupu Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nabi kata, ya ghulam, wahai budak yang kusayangi. Panjanglah. Ini wa'alimuka kalimat, panjang. Antara yang Nabi kata, wahai Abdullah bin Abbas, budak kecil yang kusayangi, ta'arraf ilallah. Kenalilah Allah. Sebutlah nama Allah banyak-banyak. Firraha, ketika kamu dalam keadaan senang, lenang, sihat, aman. Sebut nama Allah banyak-banyak. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan ingat kamu ketika kamu susah. Waktu sihat, kita sebut nama Allah banyak-banyak. Waktu sakit, Allah bantu kita. Waktu kaya, sebut nama Allah banyak-banyak. Bila kita jatuh miskin, Allah akan ingat kita, Allah akan tolong kita. Jadi antara zikir yang terbaik ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tak ada apa-apa hajat pun, sebut banyak-banyak. Bila kita dalam kesempitan, Allah lapangkan hidup kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.